Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. So, pada kali ini kita akan sambung subtopik seterusnya dalam bab 2 iaitu struktur atom. Memandangkan subtopik ni agak panjang dan penting, jadi cikgu pecahkannya kepada dua bahagian. So, untuk video kali ini adalah untuk bahagian yang pertama. So, untuk bahagian ini ada dua objektif yang perlu kita capai, iaitu yang pertama, pelajar boleh mendefinisi nombor proton dan nombor nukleon. Dan yang kedua, pelajar boleh menentukan nombor nukleon, nombor proton dan bilangan elektron dalam sesuatu atom. Mula-mula kita tengok nombor proton dan nombor nukleon. Okey. So, pada subtopik yang lepas kita dah belajar tentang zarah subatom di dalam atom di mana kita ada proton, elektron dan juga neutron. So, kali ini kita nak belajar tentang nombor proton dan nombor nukleon. So, nombor proton ialah bilangan proton yang terdapat dalam atom. Okey. Manakala nombor nukleon pula adalah jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus. Okey. So, nombor nukleon ni juga dikenali juga dengan istilah lain yang mungkin kamu akan jumpa dalam bab seterusnya iaitu jisim relatif atom. Okey. Jisim relatif atom, nombor nukleon. Dua-dua adalah benda yang sama. So, kalau dia minta apakah yang dimaksudkan dengan nombor nukleon dan apakah yang dimasukkan dengan jisim relatif atom, kedua-duanya mempunyai maksud yang sama, iaitu jumlah bilangan proton dan neutron dalam nukleus. Okey. So, kita boleh panggil bilangan proton, kita boleh panggil nombor proton sama. Okey, istilah yang sama. Tapi tak ada istilah yang kita panggil sebagai nombor neutron. Nombor neutron tak wujud. Selalu pelajar salah kat sini lah. Nombor neutron tak wujud. Yang wujud adalah nombor nukleon. Okey, kalau proton memang ada dua. Kita ada bilangan proton, kita ada nombor proton. Dua-dua mempunyai maksud yang sama. Okey, secara mudahnya kita ringkaskan bahawa nombor nukleon itu adalah bilangan proton campur dengan bilangan neutron. Senang cakap, ini adalah ahli. Berapa banyak ahli yang terdapat dekat dalam nukleus. Okey. So, kita tengok satu-satu macam mana cara kita nak kira. Okey, so masa kamu tingkatan 1, kamu pernah belajar pasal jadual berkala unsur. Tapi kamu belajar secara, orang kata secara umum sajalah. So, di dalam jadual berkala unsur ni, yang cikgu nak tunjuk adalah jadual ini dia ada berikan kamu maklumat mengenai nombor proton. Okey. So, nombor proton ni yang kecil ni, yang ke atas, yang kecil kita panggil sebagai nombor proton. So, untuk kimia KSSM kamu perlu menguasai 20 unsur yang pertama saja, iaitu daripada unsur nombor 1 sampai unsur nombor 20 lah. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah sampai 20. Okey. So, kita tengok yang inilah, helium lah. So, helium ni ada nombor 2 dengan 4 kan. So, nombor 2 ini adalah nombor proton dan nombor 4 ni adalah nombor nukleon. Okey. So, jadual berkala unsur ni akan dibekalkan kepada kamu semasa kamu menjawab kertas 2. Ya. Jadi, kalau kamu boleh menguasai jadual berkala ni, tahu, faham cara baca, memang ia sangat memudahkan kamu untuk menjawab soalan peperiksaan. Okey. So, cikgu ulang semula. Nombor 2 ini adalah nombor proton dan nombor 4 ni adalah nombor nukleon. Okay, sekarang ni kita tentukan dulu setiap unsur punya nombor proton. Okey. Dan juga bilangan elektron dan bilangan neutron. So, video sebelum ni cikgu dah terangkan kepada kamu mengenai atom. Kita ada proton, elektron dan juga neutron. So, bilangannya kita boleh tahu menerusi maklumat yang memang kita dah ada, iaitu nombor bilangan proton ataupun nombor proton dan juga nombor nukleon. Okey.
So, mula-mula cikgu bantu kamu untuk isi bahagian nombor proton dululah. Sebab nombor proton adalah sama dengan nombor nombor proton adalah sama dengan bilangan proton. So, dia 1, 2, 3. Yang ini mengikut susunan dalam jadual berkala lah. Sebab itu dia nombor dia bersusun lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cikgu bagi contoh sampai unsur ke-8 saja, iaitu oksigen. Okey. Okey, kemudiannya kita pergi satu persatu. Kita pergi kepada hidrogen dulu. So, untuk hidrogen, kita ada nombor bilangan proton dia 1, nombor proton dia 1, nombor nukleon dia 1. Okey, so bilangan elektron macam mana kita nak tahu? Berpegang pada prinsip bahawa atom dia mengandungi proton dan elektron yang sama banyak. So, kalau proton dia 1, elektron dia ada 1 juga. So, bilangan neutron ni macam mana kita nak tahu? Kita tolakkan nombor nukleon tolak nombor proton. Okey? Ni nombor nukleon tolak nombor proton. So, 1 tolak 1 sama dengan 0. Okey? So, kita pergi kepada kedua helium. So, tadi cikgu dah cakap bilangan proton dan bilangan elektron dalam sesuatu atom adalah sama banyak. So, kalau proton dia 2, elektronnya pun 2. So, jadi nukleon bilangan neutron dia pula adalah 3 tolak 2 sama dengan 1. Okey, kita pergi kat lithium pula. Bilangan elektron dia adalah 3 lah, sama dengan bilangan proton. So, bilangan neutron dia adalah 7 tolak 3 sama dengan 4. Okey, seterusnya kita pergi kepada beryllium. Beryllium nombor bilangan proton dia 4. So, bilangan elektron dia adalah 4 juga, sama. Manakala bilangan neutron dia adalah 9 tolak 4. 5. Okey, seterusnya kita pergi kepada boron. Boron bilangan proton 5. So, bilangan elektron dia akan jadi 5. Bilangan neutron dia adalah 11 tolak 5, iaitu 6. Karbon pula 6. Bilangan proton, so bilangan elektron pun sama, 6. Bilangan neutron dia adalah 12 tolak 6. 6. Okey. Seterusnya nitrogen, bilangan proton 7, bilangan elektron pun 7. Dan neutron adalah 14 tolak 7, iaitu 7. Dan seterusnya oksigen, bilangan proton 8. So, bilangan elektron pun 8. Bilangan neutron adalah 16 tolak 8 sama dengan 8. Okey. So, untuk unsur-unsur seterusnya, cikgu dah tunjukkan siap-siap di sini dan kamu boleh semaklah dengan nota kamu tu sama ada kamu buat betul ke tak. Kalau semua betul, maksudnya kamu sudah boleh menguasai kita punya objektif pada hari ini. Okey. So, kat sini semua sama. Bilangan proton, nombor proton dan nombor nukleon adalah maklumat yang memang kita boleh dapat daripada jadual berkala. Manakala bilangan elektron dan neutron ni kamu boleh tentukan menerusi maklumat yang sedia ada. So, kat sini yang ada sedikit kelainan adalah klorin lah. Sebab klorin dia punya nombor nukleon adalah 35.5. Ya, dia dalam bentuk perpuluhan. Okey. So, bilangan neutron dia pun jadi dalam bentuk perpuluhan sebab nombor proton dia dalam nombor genap. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pembentukan ion. So, atom merupakan zarah yang neutral, manakala ion merupakan zarah bercas. Ion terbentuk berasal daripada atom. So, macam mana ion boleh terbentuk daripada atom? So, ion terbentuk apabila sesuatu atom menderma atau menerima elektron atom lain. Senang cakap, berlakunya pergerakan keluar masuk elektron daripada atom tersebut. So, proses ini akan menyebabkan bilangan elektron berubah. Okey. Manakala bilangan proton dan neutron kekal. So, atom dengan ion yang beza cuma bilangan elektron. Manakala bilangan proton dan neutron adalah sama macam atom. Okey, sebagai contoh kita tengok yang pertama hidrogen. So, hidrogen, ion hidrogen ini adalah simbol ion hidrogen H positif. H positif. Okey. So, bilangan proton dia adalah 1. Okey, bilangan elektron dia adalah 0. Macam mana cikgu tahu bilangan elektron dia adalah 0? Okey, sebab
kat sini ion dia adalah ion yang bercas positif. Bila ion yang bercas positif, maksudnya elektron dia kurang. Okey, elektron dia kurang. Maksudnya elektronnya telah didermakan. Okey, elektron telah didermakan. Oleh sebab itu, bila elektronnya dah lah memang satu elektron dia kan. Bilangan proton dengan bilangan elektron kan sama kalau atom kan. So, adalah satu di derma pula. Jadi, dia sudah tiada elektron. So, bilang elektron dia adalah kosong. Okey. Okey, seterusnya kita tengok lithium. Okey, lithium simbol dia adalah Li positif. Okey, Li positif. So, bilangan proton dia adalah 3. Yang ni kamu tak payah risau, memang ada dekat dalam jadual berkala kan. Okey, so bilangan elektron dia berapa? Kita tengok. Kat sini positif. Okey, so Li positif maksudnya dia kekurangan elektron. Elektron sudah diderma. So, elektron diderma berapa banyak? Elektron diderma sebanyak 1. Okey, 1 elektron sudah diderma keluar. So, jadi berapakah bilangan elektron yang ada? Bilangan elektron yang ada adalah tinggal 2. Okey, so elektron diderma. Okey. Okey, seterusnya kita tengok beryllium. Ini dia berbeza sikit beryllium. Kenapa? Sebab beryllium kat sini 2 positif. 2 positif ni maksudnya apa? Dia kekurangan elektron sebanyak 2. Okey. So, elektron dia tinggal 2. So, mana pergi lagi 2 elektron tadi? Elektron dia sudah diderma. Okey. Seterusnya kita pergi kepada nitrogen. So, nitrogen ada berbeza sikit. Di situ adalah N3 negatif. So, bila bermaksud 3 negatif, maksudnya dia sudah menerima elektron daripada luar. Iaitu berapa banyak? Sebanyak 3 elektron. So, berapakah bilangan elektron yang ada sekarang? So, bilangan elektron ada adalah 7 campur 3. Dapat 10. Okey. So, pergerakan elektron adalah elektron diterima. Diterima daripada luar. So, bila dia terima elektron lebih banyak, maka dia akan menjadi cas negatif. Okey. So, seterusnya kita pergi ke oksigen. Oksigen O2 negatif. O2 negatif. Okey, so maksudnya dia menerima elektron sebanyak 2 daripada luar. So, bilangan elektron dia adalah 8 campur 2. Itu 10. Okey. Dan pergerakan elektron adalah diterima. Dan akhir sekali adalah fluorin. So, fluorin F negatif. So, negatif dia menerima elektron daripada luar sebanyak 1. So, bilangan elektron adalah 9 campur 1, 10. So, pergerakan elektron adalah diterima. Okey. Kalau kita tengok yang lain ni pun sama juga. Okey. So, seperti ion natrium, magnesium, aluminium, sulfur, klorin, kalium dan juga kalsium pun mengalami perbezaan bilangan elektron dan juga proton bergantung kepada berapa banyak elektron yang diderma ataupun bilangan elektron yang diterima. Tapi secara mudahnya, okey, atom kalau dia menderma menderma elektron, dia akan menjadi ion negatif. Ion positif. Kalau dia menerima elektron, maka dia akan menjadi ion negatif. Okey? Sebab charge itu ditentukan kepada berapa banyak elektron yang masuk ataupun keluar. Okey? Proton tidak mempengaruhi sebab proton dengan neutron dia berada kat tengah. Jadi dia susah nak keluar masuk. Yang senang keluar masuk ni memang elektron sebab dia berada di petala. Sebab itu dia mudah untuk diderma dan juga diterima. Okey? So, setakat itu saja untuk minggu ini. Harap pelajar-pelajar semua dapat menguasailah subtopik yang ini. Sebab subtopik ini kira amat penting untuk belajar topik-topik seterusnya. Terutamanya dekat bahagian redox, dekat bahagian persamaan kimia, dekat bahagian
ikatan kimia. Okay, so sangat penting untuk kamu faham bab ni. Jadi kalau kamu tak faham, kamu boleh PM cikgu lah. Okay, jangan lupa subscribe YouTube channel cikgu dan jangan lupa tinggalkan komen sebagai tanda kamu hadir. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum.